Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita di tajuk tingkatan 2, bab 1, penyelesaian masalah secara inventif. Okey, dalam bab ini kita nak belajar cara menyelesaikan masalah. Okey, untuk pengenalan kita tengok dulu kotak yang call out tu. Setiap masalah ada penyelesaiannya. Untuk selesaikan masalah, kena pasti masalah tersebut dulu, kemudian senaraikan beberapa jalan penyelesaian dan kemudian selesaikan. Okey. Jika masalah itu gagal diselesaikan, cuba langkah penyelesaian yang lain pula. Okey. Okey, untuk pengenalan ni kamu tengok muka surat 1. Okey. Ada 2 orang pelajar dalam kelas yang sama, seorang tinggi, seorang rendah. Saya menggunakan 2 kerusi kelas yang sama. Okey. Apa penyelesaian dia kat sini? Okey, tiada lagi masalah untuk orang yang tinggi seperti saya duduk di kerusi ini. Yang rendah pelajar rendah, kaki saya boleh menjejak lantai walaupun saya rendah. Okey, apa penyelesaian di sini? Cuba perhatikan betul-betul apa yang terdapat pada kerusi tersebut. Okey, kerusi yang sama diguna pakai, macam kelakar mula, kerusi yang sama diguna pakai oleh pelajar yang tinggi dan juga pelajar yang rendah. Okey, jadi ada masalah di situ, di mana pelajar yang rendah sesuailah, mungkin sesuai kan. Pelajar yang tinggi kaki dia akan terjulur ke atas. Jadi kurang selesa untuk sepanjang hari bersekolah. Okey, jadi apa penyelesaian dia? Tengok pada kerusi, pada kaki kerusi tu diletakkan pelaras. Okey, diletakkan pelaras supaya ada boleh laras ketinggian yang berbeza untuk pelajar yang berbeza ketinggian ni tadi. Okey. Okey, itu adalah pengenalan awal untuk bab 1. Kemudian dalam bab 1 ni kita akan belajar mengenal pasti masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Okey, ada 2 jenis masalah, iaitu bukan inventif dan juga masalah inventif. Dan juga kamu akan belajar cara menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Okey, tengok gambar muka surat 2, buku teks. Dan cikgu harap semua sudah download buku teks ni. Cikgu cari yang menarik lah, yang boleh flip-flip sikit Okey. Gambar yang atas pisau tumpul untuk menyaing ikan. Pisau diasah menjadi tajam. Masalah dapat diselesaikan tanpa kesan sampingan. Situasi ini adalah contoh penyelesaian bagi masalah bukan inventif. Okey, ini adalah gambaran awal dulu. Okey, contoh diberi untuk penyelesaian masalah bukan inventif. Pisau tumpul, kita nak bagi pisau tajam, kita asah. Okey, selepas kita asah, dapat selesaikan masalah, siang ikan dengan senang. Okey, bayangkan kalau pisau tu tumpul, apa jadi pada ikan? Kita potong, ikan tu akan jadi potongan yang tidak kemas dan cantik. Kan? Dia akan pecah-pecah isi ikan tu. Betul tak? Okey. Okey, kemudian tengok gambar yang bawah ni. Penutup balang kuih yang tidak ketat menyebabkan biskut lemau. Penutup balang kuih yang tidak ketat menyebabkan biskut lemau masuk angin. Penutup balang kuih ditambah baik, diperbaiki ditambah baik, namun timbul masalah baharu, iaitu penutup terlalu ketat pula. Hal ini adalah contoh bagi masalah inventif. Okey? Okey, boleh setakat ni agak-agak dapat gambaran tak? Apa dia masalah inventif, apa dia masalah bukan inventif melalui 2 contoh yang diberi ni. Okey? Kalau tak nampak gambaran tak apa, kita pergi satu-satu. Kita pergi dulu yang bawah tu, tengok. Masalah bukan inventif ialah, okey, masalah ini definisi dia kamu kena pasti dan ingat. Masalah bukan inventif, masalah yang dapat diselesaikan tanpa mempunyai kesan sampingan. Masalah bukan inventif, okey, dapat masalah tu diselesaikan, tak ada kesan sampingan. Itu ialah masalah bukan inventif. Okey.
Masalah seperti ni, masalah bukan inventif ni selalu paling kerap terjadi dalam kehidupan seharian kita. Okey, macam tadilah, pisau tumpul, nak siang ikan, kita asah. Tak ada masalah lain yang timbul selepas tu. So, masalah lain cikgu bagi pensel nak tulis tumpul. So, kita nak bagi tajam, nak bagi cantik tulisan kita, kita asah guna sharpener ataupun pengasah pensel kan. Itu adalah masalah biasa yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Okey. Kemudian masalah inventif pula. Tadi masalah bukan inventif, sekarang masalah inventif pula ialah masalah yang mempunyai ada kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Okey. Masalah inventif ialah masalah yang ada kesan sampingan selepas penambahbaikan, selepas kita repair masalah tu. Okey, ada kesan sampingan. Okey. So kesan sampingan ini diselesaikan dengan pilihan yang ada seperti yang disarankan dalam prinsip inventif nanti kita nak belajar selepas ni. Okey. Kemudian kita tengok seterusnya perkara 1.1.1 mengenal pasti masalah bukan inventif dan inventif. Okey. Masalah bukan inventif kita dah sebut tadi, masalah yang tiada kesan sampingan selepas usaha penambahbaikan berlaku. Okey, masalah settle tak ada kesan sampingan. Okey, tapi masalah ni yang selalu berlaku dalam kehidupan seharian kita Okey, tak apalah, maksudnya ada masalah kita selesaikan, tak ada kesan sampingan. Itu masalah bukan inventif. Okey, walau macam mana pun kita kena tahu masalah inventif ke bukan inventif ke, kamu kena tahu. Semua tu mendatangkan pengalaman untuk kita pengalaman baru dalam kita membina pemikiran yang lebih matang. Okey. Setakat ni cikgu rasa untuk muka surat 3 penerangan dia berdasarkan apa yang kita sebut tadi Tengok contohnya perenggan kedua. Sebelum masak, kita sediakan bahan mentah. Bahan mentah perlulah dipotong. Jika pisau yang digunakan tumpul, maka sudah tentulah kerja-kerja memotong akan mengambil masa yang lebih lama. Maka penyelesaiannya pisau itu perlulah diasah. Okey. Jadi dalam hal ini masalah utama dia ialah pisau tumpul. Okey, masalah yang dikena pasti ialah pisau tumpul. Penyelesaiannya mengasah pisau hingga tajam. Kemudian barulah kerja memotong dan menghiris dilakukan dengan mudah dan cepat. Hasil potongan pun akan jadi lebih cantik dan kemas. Okey. Kaedah penyelesaian cara bukan inventif ni langsung tak ada kesan sampingan. Okey. Berbeza sedikit dengan masalah inventif di muka surat 4. Kita sebut semula masalah inventif, masalah yang ada kesan sampingan, mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Okey, contohnya dalam muka surat 4 ni dia bagi gambar rajah meja Meja yang atas dia ada timbunan buku. Okey. Meja rajah 1.1.1, meja tidak dapat menampung berat beban buku yang banyak. Okey. Kemudian rajah 1.1.2, kaki meja telah digantikan dengan kaki besi. Okey. Sebagai penambahbaikan, berlaku penambahbaikan. Okey, jadi meja tu jadi lebih kukuh dan stabil. Dapat menampung berat beban tadi, buku yang banyak. Kita tengok gambar rajah bawah. 1.1.3. Okey, apa yang jadi pula? Kesan daripada kaki meja yang kayu digantikan daripada kaki meja daripada besi. Okey. Rajah 1.1.3 menunjukkan tenaga dua lelaki diperlukan untuk mengalihkan meja yang berkaki kayu sebelum berlaku penambahbaikan. Namun setelah
berlaku penambahbaikan, digantikan kaki meja yang kayu tadi kepada kaki besi. Berlaku seperti rajah 1.1.4. Tenaga 4 lelaki diperlukan untuk mengalihkan meja yang berkaki besi selepas penambahbaikan. Itu menunjukkan apa? Masalah tadi, masalah yang dikenapasi meja tidak dapat menampung berat beban. Kan? Okey, ganti. Kita nak settlekan masalah, kita gantikan kaki dengan lebih kaki besi yang lebih kuat. Okey, fine. Jadi kan, kukuh, meja kukuh, stabil. Kemudian berlaku ada kesan sampingan selepas tu, iaitu meja susah nak angkat sebab berat. Okey, tadi dapat selesaikan masalah meja tak stabil. Tapi sekarang meja tu dah jadi satu masalah lain, kesan sampingan lain, iaitu timbul masalah lain, iaitu meja menjadi lebih berat. Asalnya boleh angkat 2 orang, sekarang kena cari 4 tenaga lelaki untuk mengangkat meja daripada meja yang dibuat daripada kaki yang besi. Okey. Jadi proses penyelesaian masalah inventif banyak digunakan dalam industri. Okey. Berbeza ya. Tadi masalah bukan inventif berlaku dalam kehidupan seharian kita. Manakala masalah inventif ni inventif ya, bukan inventif. Bukan inventif. Masalah inventif ni berlaku dalam industri. Kebanyakannya dalam industri, dalam pekerjaan, dalam kilang, dalam pemprosesan dan sebagainya. Masalah lain yang timbul dalam industri akan diubah suai mengikut cadangan penyelesaian masalah secara inventif. Okey. Okay, boleh cikgu teruskan? Cikgu akan teruskan muka surat 5. Okey. Yang ni kamu boleh baca semula, tapi cikgu nak keluarkan poin sikit-sikit je ni ya. Okey, menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Untuk masalah bukan inventif ni, proses kerja melibatkan penyelesaian masalah yang biasa. Kalau kita tengok carta di rajah 1.1.5 muka surat 5 ni, adalah rajah yang sama untuk proses di bilik kaunseling. Ada masalah yang sama untuk menyelesaikan masalah bila kita nak pilih nak masuk asrama ke, nak masuk sekolah SMDB ke, nak masuk sekolah matang ke. Ini proses kerja yang sama. Jalan proses penyelesaian yang sama untuk masalah biasa yang berlaku dalam kehidupan kita. Itu adalah masalah bukan inventif. Okey, melibatkan proses ni lah. Penerangan yang banyak-banyak dalam buku kamu ni adalah penerangan untuk langkah pertama sampai dalam langkah ke-5 sehingga selesai. Macam biasa okey, mula-mula kena pasti masalah, kita kena fikir apa senaraikan pilihan-pilihan yang ada untuk selesaikan masalah. Okey, lepas tu kita kena buat pilihan lah berdasarkan pilihan yang ada. Lepas tu kita kena cuba laksanakan pilihan, buat keputusan. Mungkin ada masa kita kena buat keputusan pantas, keputusan cepat, kan? Okey, dan kemudian lepas berlaku penilaian kita buat tu, lepas berlaku keputusan yang kita nak buat tu, kita nilailah sama ada penyelesaian tadi adalah berjaya atau tidak, ataupun macam mana. Kan, kena buat semula ke, guna langkah lain ke, kan? Okey, kalau berjaya alhamdulillah dan masalah tu selesai. Okey. Tengok info ekstra bawah buku teks kamu tu, ada kaedah TRIS yang ni disebut. Kalau cikgu ada peluang nanti kita akan cikgu akan terangkan kemudian lah. So kamu kena tahulah soalan objektif mungkin keluar ni. Okay. Kaedah TRIS tu telah diperkenalkan oleh seorang jurutera paten berbangsa Rusia. Beliau bersama dengan rakan-rakannya menjalankan penyelidikan melalui kajian paten dan penyelesaian masalah secara inventif. Okey. Yang ni memang disebutlah kaedah TRIS ni ada dalam, kita boleh belajar ni nanti kemudian Melalui kaedah TRIS, proses penyelesaian masalah boleh diulang semula untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Okey. Dalam itulah untuk masalah inventif. Okey, kemudian kita tengok muka surat sebelah. Masalah inventif. Okey, rajah 1.1.6 adalah penyelesaian masalah inventif. Okey.
apa berbeza dengan muka surat 5 tadi ialah, kita tengok masalah bukan inventif melibatkan 5 proses daripada mula sampai selesai. 5 proses kerja. Okey. Untuk masalah inventif, bezanya ialah ada fasa. Ada 4 fasa untuk menyelesaikan masalah inventif. Okey. Tadi 5 proses kerja. Sekarang dalam masalah inventif ada 4 fasa. Okey. Yang ini kamu kena ingat, kena hafal fasa-fasa ni. Okey. Tengok fasa pertama, analisis punca masalah. Analisis punca masalah macam kena pasti masalah. Okey. Penerangannya analisis fungsi. Okey, kemudian langkah kedua, model masalah. Okey, yang dekat anak panah ni dekat anak panah ni dalam rajah 1.1.6, cikgu kena tunjuk ni. Okey. Dia anak panah ni. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Okey. Fasa pertama analisis punca. Okey. Lepas tu model masalah. Dekat anak panah lagi, kaedah penyelesaiannya. Dan juga last kali model penyelesaian. Biasanya pelajar akan tertukar yang ni. Murid akan tertukar ni dalam peperiksaan soalan objektif. Dia tak hafal. Yang mana duduk dulu? Nombor 1 ke? Analisis duduk di mana? Kaedah penyelesaian duduk di mana? Okey, kamu kena ingat. Analisis dulu. Lepas tu model masalah. Kaedah penyelesaian. Lepas penyelesaian umum ada model penyelesaian. Model penyelesaian adalah yang terakhir. Ingat analisis pertama, akhir model penyelesaian. Okey, lepas tu kita ada model masalah dan juga kaedah penyelesaian. Setakat ni boleh ikut ke? Cikgu harap kamu boleh ikut Contoh cuba tengok rajah 1.1.7, meja yang dapat menampung beban. Okey. Fasa pertama menganalisis punca masalah yang dihadapi oleh produk. Okey, masalah ini boleh dikesan melalui proses kerja yang dikenal pasti sebagai analisis fungsi. Okey. Analisis fungsi ni pun satu istilah, nanti kita akan belajar di kelas akan datang. Okey, contoh produk ialah meja. Okey, produknya ialah meja. Analisis dilakukan dengan menjelaskan fungsi setiap bahagian sebuah meja. Jadi kita kena pasti komponen dalam setiap bahagian setiap meja. Jadi pada meja kita ada apa? Kaki meja, ada muka meja. Kan? Itu adalah bahagian yang terdapat pada meja. Okey, ataupun nama dia, istilah dia komponen. Okey. Analisis fungsi dibincangkan dengan lanjut pada tajuk pelajaran seterusnya, dilakukan sehinggalah punca masalah dapat dikenal pasti. Oh, sorry. Cikgu nak buka muka surat sebelah. Okey. Fasa kedua melibatkan memodelkan masalah. Model masalah menggunakan konsep pencegahan fizikal. Yang ni pun istilah pencegahan fizikal pun satu istilah yang kita nak guna belajar atas kelas akan datang. Okey, dalam contoh ini meja perlu berat. Bahagian kaki meja ditukar kepada besi untuk menjadi lebih kuat. Okey, betul tak? Meja kena berat supaya meja tu tadi boleh menampung beban, dia stabil dan kukuh. Kan? Itu memodelkan masalah. Kita cari jalan penyelesaian. Okey. Dan yang ni penting, perlu ringan untuk mudah dialihkan. Patutnya kita kena tahu bila kita buat meja kaki besi, tapi pada masa kena fikir. Kesan dia jadi berat. Jadi kita kena fikir. Pada masa yang sama, meja kena berat, tapi pada masanya kena ringan untuk memudahkan kita nak angkat pula. Pencegahan fizikal dalam kes ini ialah meja perlu berat dan ringan. Berlaku pencanggahan di situ, kan? Satu, meja kena berat. Dalam masa sama, meja yang sama kena ringan. Itu adalah berlaku pencegahan fizikal. Nanti kita akan tengok belajar selepas ni lagi lah. Cuma cikgu nak terangkan lebih sedikit supaya kamu tak pening sangat lepas ni. Dalam fasa ketiga, murid diperkenalkan dua kaedah penyelesaian, iaitu kaedah pemisahan ruang dan masa.
Okey, yang ni kita akan belajar kemudian lah. Kita tengok fasa yang ketiga. Kaedah penyelesaian. Kita sebut tadi kaedah pemisahan masa dan ruang. Kita nak tengok nanti selepas kita belajar pencegahan fizikal. Okey. Fasa keempat iaitu model penyelesaian. Kita pilih secara spesifik. Setiap kaedah yang akan kamu belajar lagi nanti dalam kaedah pemisahan masa ataupun kaedah pemisahan ruang, diharapkan dapat apa yang kita fikirkan, kita pilih kaedah pemisahan masa ke, kaedah pemisahan ruang ke, boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Okey, contoh akhir untuk hari ini, tengok gambar cawan bawah tu. Cawan kopi akan sukar dipegang kerana cawan panas. Sebab kita tuang air panas selalunya dalam cawan air kopi. Okey. Kemudian penambahbaikan yang berlaku. Cawan kopi yang panas mudah dipegang kerana pemegang cawan sejuk. Ditambah apa? Ditambah direka cawan yang ada pemegang cawan, tempat pegang. Jadi kita tak perlulah pegang badan cawan. Kita boleh pegang bahagian pemegang cawan tu supaya kita boleh pegang cawan tu dengan keadaan ada kopi panas dalam tu. Okey? Itu salah satu cara kaedah penyelesaian bagi masalah inventif, di mana wujud nanti pencanggahan fizikal, kan? Ada pencanggahan pendapatlah di situ. Okey. Cikgu harap setakat ni kamu boleh dapat apa yang cikgu nak sampaikan. Sekiranya betul-betul tak faham, boleh voice record ataupun tanya cikgu, mesej terus dalam grup. Boleh tanya sampai kamu faham. Okey, setakat ni nanti catat nota dan juga buat latihan. Terima kasih.